Isunya ini ialah meninggal dunia pada hari Jumaat terlepaskan azab kubur. Dasarkan kepada soalan yang ditanyalah, kita tengok kepada muka surat 8. Ada soalan, benarkah orang yang meninggal pada malam atau hari Jumaat? Kita ni hari Jumaat malam 1 kan, contohnya malam tadilah. Malam tadi ni artinya kalau benarkah orang yang meninggal pada malam atau hari Jumaat memiliki kelebihan tertentu. Ada seorang ustaz mengatakan bahawa orang yang mati pada malam Jumaat akan terlepas daripada azab kubur. Mohon penjelasan daripada ustaz. Okey. Di sini ada beberapa isu yang kita kena clear. Yang pertama ialah kelebihan hari Jumaat. Bila kita menyebutkan tentang kelebihan hari Jumaat, saya kira benda ni clear, memang ada nas yang sahih bahawa hari Jumaat itu penghulu segala hari dan ada kelebihan yang tertentu. Clear yang ni. Kan? Jadi ada kelebihan yang tertentu hari Jumaat. Baik. Yang jadi masalah ialah sesuatu perkara yang berlaku pada hari Jumaat itu. Ini jadi masalah. Kan? Kita tidak nafikan hari Jumaat hari yang mulia. Okey. Jumaat, kata penulis, dia punya jawapan ialah penghulu segala hari. Bila kita nak katakan bahawa penghulu segala hari, mesti ada nas. Kan? Mesti ada nas. Ada hadis yang menyebutkan tak bahawa Jumaat itu adalah penghulu segala hari. Memang Jumaat ada kelebihan tertentu berbanding hari-hari lain. Clear. Kerana dia adalah penghulu segala hari. Kan, hari yang paling besar dalam seminggu, hari Jumaat. Baik, akan tetapi apa yang saudara tanyakan ini berkaitan dengan perkara gaib. Mana dia perkara gaib, tuan-tuan? Perkara gaib adalah azab kubur. Kan, azab kubur termasuk dalam perkara gaib yang hanya diketahui menerusi perkhabaran Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dia tak dapat diuji kaji. Kan, tak dapat dibuktikan menerusi kajian saintifik. Kan? Jadi bermakna bagi orang Islam meyakini sepenuhnya. Kita belajar tentang rukun iman, 6 perkara, rukun Islam, 5 perkara. Kan? Jadi kita penuh yakin kepada 2 jenis rukun tadi. Baik, bila sebut perkara gaib, yang hanya dapat diketahui menerusi wahyu. Inilah kadang-kadang orang kita lah, kan, kita nak educate masyarakat supaya mereka tahu dan dapat membezakan mana satu perkara yang gaib dengan yang bukan gaib. Apabila seseorang itu berbicara tentang perkara gaib, apa dia? Dosa, pahala, syurga, neraka, alam barzah, apa jua lah yang selain daripada kehidupan dunia ni. Kan? Contoh kata ajal, maut, rezeki, tak? Benda gaib. Rezeki itu benda gaib ke, tuan-tuan? Ya, benda gaib kita tidak tahu. Kan? Apabila kita tidak tahu, maka kita tidak boleh melangkaui had yang dibenarkan dalam Islam. Kerana tidak ada manusia tahu, kan, akan rezeki dia. Kita cuma usaha. Yang berikan rezeki adalah Al-Razzaq, Allah yang maha pemberi. Kan? Sama ada majikan kita itu teknikal lah, kan, sebab saja. Okey. Maka jawapannya mesti, kata penulis, berasaskan ayat Al-Quran maupun hadis yang sahih. Okey, clear. Peringkat kedua, jika kita merujuk kepada Al-Quran, kita tidak menemui perkara ini disebutkan secara jelas. Beberapa hadis menyebutnya menerusi riwayat Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amru bin Al-As. Namun semua hadis ini sanadnya dhaif. Semua hadis ini sanadnya dhaif. Kan, tuan-tuan mengaji dah hadis kan, 99 riwayat dan sebagainya. Apabila kita berinteraksi dengan perkara gaib, maka hadis yang dhaif, kita KIV. Kan, kita KIV. Dia tidak boleh menjadi hujah.
di dalam membincangkan perkara gaib. So, kita identify perkara gaib apa dia. Yang saya sebutkan beberapa contoh tadi. Kan? Kalau orang bercerita tentang syurga, begini, begitu tak? Kan? Benda gaib, dari mana kamu tahu? Kan? Benda sebagaimana yang isi kandungan ada 2-3 hari lepas ada seorang ustaz cerita bagaimana sebab pengusiran Nabi Adam AS daripada syurga. Apakah kerana diri dia yang melanggar peraturan ataupun juga digoda oleh Hawa? Kan? Kita dengar daripada kecil lagi lah, saya dengar daripada kecil lagi oleh halkum kita ni. Kan? Halkum kita ni betul ke apabila si Hawa ni isteri kepada Nabi Adam makan buah tu, buah larangan yang orang Melayu panggil menerusi riwayat Israel lah, dia panggil buah khuldi. Khuldi maknanya kekal. Kan? Dia telan, okey, itu sebab orang perempuan ada darah haid. Maka orang lelaki tak ada. Kan? Bila Tuhan tegur lekat pada halkum, maka adalah biji halkum ni. Ini kononnya. Ini cerita je. Benda tu hanya sekadar cerita yang tidak berasas sama sekali. Kan? Adalah sumber daripada Israeliat. Baik. Hadis yang paling kuat ialah hadis Abdullah bin Amru. Tadi ada 3 contoh. Yang pertama ialah daripada Anas bin Malik. Yang kedua ialah Jabir bin Abdullah. Yang ketiga ialah Abdullah bin Amru bin Al-As. Baik, yang ini yang lemah ni, riwayat yang lemah. Tapi yang dalam banyak-banyak kalangan geng-geng yang lemah ni, kan, yang paling kuat lah. Yang paling kuat dalam kalangan hadis yang dhaif. Kan, jangan salah faham. Ialah hadis Abdullah bin Amru yang diriwayatkan melalui 2 jalur sanad. Yang pertama daripada Muawiyah bin Sa'id, daripada Abu Qabil, daripada Abdullah bin Amru bin Al-As, daripada Nabi SAW yang menyebutkan man mata yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati. Siapa yang mati yaumal jumu'ati, hari Jumaat, yakni mula daripada subuh tadi, au lailatal jumu'ati ataupun malam Jumaat, mula daripada masuk maghrib. Wuqiya fitnatul qabri, nescaya dia akan terjaga atau terpelihara daripada azab kubur. Okey, yang pertama isu hari Jumaat, penghulu segala hari. Okey, clear. Kan? Kok lah orang tanya, adakah amalan pada hari Jumaat digandakan? Ada gandaan ke tuan-tuan? Bila seorang tu kalau dia kata ada gandaan, okey, banyak mana gandaan kan? Okey, awak mari hadis. Nak bagi kefahaman kepada masyarakat bahawa bila kita berinteraksi dengan suatu perkara yang gaib, kan, maka mesti ada sandaran daripada hadis-hadis yang sahih. Baik, wuqiya fitnatul qabri. Jadi orang yang mati siang hari ataupun malam hari Jumaat, disebutkan dalam hadis yang dhaif ini ialah terpelihara daripada azab kubur. Okey, ada hadis dia, bukan tidak ada hadis. Kemudian Imam Ad-Darqutni dalam kitab dia Al-Afrad, dia kata bertafarruq. Bertafarruq ni yakni bersendirian. Dalam periwayatan hadis ini Muawiyah bin Sa'id daripada Abu Qabil. Dan darjat ataupun status Muawiyah bin Sa'id, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan? Muawiyah ni orang Melayu cukup allergic tak? Kan? Kuliah kita pada 2 minggu lepas, okey, yang dikendalikan oleh Ustaz Muawiyah. Kan? Kerana Cik Zaim pergi umrah masa tu. Kan? Dan orang Melayu memang allergic nama Muawiyah. Seolah-olah watak yang jahat lah, kan? Tapi dia tidak menyedari. Watak nama Zulaikha, orang Melayu suka. Walhal tuan-tuan baca Quran, apa yang Quran sebut tentang imra'ah tadi. Baik, jadi darjat Muawiyah bin Sa'id dalam hadis yang tidak mencapai darjat ini, yang diterima tafarruqnya, maknanya yang diriwayatkan secara bersendirian. Jadi bila riwayat bersendirian ini, sebab perawi ini diri pun ada masalah, maka tak boleh kecuali adalah riwayat yang lain yang boleh menyokong riwayat tadi. Kalau dia kita panggil the single reporters, kan, single reporters yang seorang perawi, dan apatah lagi kalau perawi itu memang ada masalah, biasanya dalam disiplin ilmu hadis, maka perawi tadi akan
tertolaklah, kan, ataupun bahasa mudahnya dikategorikan sebagai dhaif, kan. Baik. Sanad yang kedua juga daripada riwayat Abdullah bin Amru bin Al-As. Kita bincang di sini ialah yang paling kuat dalam kalangan hadis yang dhaif, kan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, ada hadis dhaif yang menyebut tentang siapa yang meninggal hari atau malam Jumaat dia akan terpelihara daripada azab kubur. Ada hadis. Namun hadis ini hadis yang dhaif, dan dalam banyak-banyak yang dhaif ini penulis di sini diambil dua sampel yang paling kuat dalam kalangan hadis dhaif tadi, tapi tetap statusnya tetap dhaif. Okey, sanad yang kedua ialah daripada Hisham bin Sa'ad, daripada Sa'id bin Abi Hilal, daripada Rabi'ah bin Saif, daripada Abdullah bin Amru bin Al-As bahawa Nabi SAW ada bersabda, ma min muslim yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat melainkan Allah akan memeliharanya daripada azab kubur. Baik. Hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmizi. Dan At-Tirmizi kata hadis ini gharib. Sanadnya tidak bersambung. Jadi kita mengajilah mungkin tuan-tuan, maknanya kalau level orang awam ni apabila disebutkan sanad tidak bersambung, kan, saya kira mungkin boleh fahamlah, artinya automatically dia akan jadi hadis dhaif. Sebab syarat hadis yang sahih mesti ittisalus sanad, bersambung sanad. Bersambung sanad maknanya antara the chain of perawi ni dia mesti bertemu, ataupun adalah syarat-syarat yang disediakan oleh para imam ataupun para ulama hadis ini. Mereka ada sebahagiannya persamaan dan perbezaan lah dalam menentukan syarat-syarat penerimaan hadis ini. Baik. Jadi hadis ini gharib, sanad tidak bersambung. Rabi'ah bin Saif meriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Al-Hubuli daripada Amru bin Al-As. Kami tidak mengetahui Rabi'ah bin Saif pernah mendengar hadis ini daripada Abdullah bin Amr. Baik, Khalid bin Yazid Abdul Rahman menyebutkan hadis ini, menyebutkan sanad hadis ini secara berbeza. Jadi beliau meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Hilal, daripada Rabi'ah bin Saif, daripada Abdul Rahman bin Qahzam bahawa anak Iyad bin Uqbah meninggal dunia pada hari Jumaat. Meninggal dunia pada hari Jumaat, dan betul lah tak bila meninggal pada hari Jumaat dan menjadikan Iyad bin Uqbah ni sedih. Kalau kita pun samalah, kan, siapa-siapa pun. Lalu datang seseorang yang jujur, dia katalah, kan, seorang yang jujur ni ataupun ahlu sidqi, dia kata, wahai Abu Yahya. Ini gelaran ataupun kunyah, nama panggilan lah. Kita ni kita tidak guna style trend nak Arab, kan. Orang Melayu biasa dia guna nama singkatan. Nama singkatan ni ada pro and con. Bagi saya lah, saya ambil masa sikit, kita nak bagi tahu bahawa kalau boleh kita berusaha lah nak panggil nama orang ini dengan nama panggilan yang penuh. Penuh maksudnya, katakan nama saya lah, tak, Nik Muhammad Zaim. Tak perlu nak skema panggil Nik Muhammad Zaim, tak. Cukuplah dengan nama Zaim. Bukannya nama Za ataupun nama Im. Kan? Kerana tidak ada makna. Tak. Contoh kalau kita ambil lah secara random. Kan? Nama-nama yang ada di sini. Dan yang kedua ialah orang kita ni dia juga dia suka nisbah. Nama Fadli, contohlah katakan nama Husaini, kan. Biasa orang Arab tak ada.
Orang Arab dia ada fadal, kelebihan, dia tidak ada nisbah kepada saya. Sebab bila saya panggil fadli, kelebihanku. Kan? Maknanya, sedangkan yang ayah dia letak tu ialah untuk anak dia. Itu sekadar contohlah. Selingan. Baik. Jadi, Abu Yahya, mahukah engkau aku bagi tahu suatu khabar gembira yang aku dengar daripada Abdullah bin Amru bahawa dia kata. Kan, dia kata Nabi ada cerita. Kan, Nabi ada cerita bla 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 sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang kedua lah. Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ati, mana-mana orang Islam yang mati pada hari Jumaat, au lailatul Jumaah ataupun malam Jumaat, melainkan waqahullahu, Allah akan jaga dia, yakni pelihara dia daripada fitnah kubur. Fitnah di sini kan dengan maksud ujian. Jangan fitnah ni sebagaimana kefahaman orang Melayu. Saya dengar dalam tengok TV petang tadi. Dalam TV Hijrah ke TV apa benda lah kan, yang rancangan agama ni, dia tak sebutkan terjemahan fitnah. Dia kata dia baca satu ayat yang menjadi apa kita panggil inilah ujian, al-mal wal banun, kan, harta, anak pinak, kemudian menjadi fitnah. Dia tak terjemahkan fitnah. Jadi saya bimbang orang Melayu faham fitnah adalah yang berupa sebaran benda yang buruk kepada tentang seseorang kepada orang lain. Walau fitnah yang dimaksudkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab adalah ujian. Kan? Dia beza. Jadi inilah yang kadang-kadang kita kena perhati betul-betul supaya dari sudut maksud asal suatu ayat ataupun suatu kalimah, suatu nas Al-Quran dan hadis dapat memenuhi kehendak asalnya dan tidak menyimpang ataupun tidak tersasar. Baik. Hadis tadi, jadi berlaku khilaf. Berlaku khilaf antara dua riwayat. Ini berlaku khilaf riwayat antara dua orang murid Sa'id bin Abi Hilal, iaitu Hisham bin Sa'ad dengan Khalid bin Yazid. Dari sudut hafazan, Khalid jauh lebih kuat daripada Hisham. Maka riwayat beliau menyebutkan perawi majhul. Perawi majhul ialah perawi yang tidak dikenali atau tidak diketahui. Contohnya yang ada dalam biasanya an rajulin, daripada seorang lelaki, tak tahu siapa. Kan? Jadi dia adalah, saya tak pastilah dari sudut sejauh mana tuan-tuan dan perempuan ni sebagai penuntut hadis ni, orang awam yang belajar hadis, boleh ataupun mungkin tuan-tuan telah pun ada orang panggil apa dalam pedagogi ni, ilmu yang sedia ada. Saya pun tak tahu macam mana. Bila disebutkan tentang rajulin, kan, seorang lelaki, artinya automatically dia akan jadi siapa dia lelaki ni tak tahu. Dia akan maknanya perawi tadi itu adalah yang tidak dikenali, yang tidak diketahui. Kan? Kalau nama orang saja, kena identify supaya betul nama tadi itu, misal kata nama Anas lah kata dah, Anas bin Salim ke, Anas bin Yusuf ke, Anas bin Mahmud ke, tiba-tiba ada nama Anas saja, kita kena identify based on lokasi, di mana, kan, di Kufah, di Basrah, di Mekah, di Madinah dan sebagainya, supaya yang nak dikaji terhadap perawi tadi yang bernama Anas adalah the right person, bukannya orang lain. Kok tersilap nama, kan? Jadi kita kena tengok kepada guru dia siapa. Kan, guru dia siapa, begitulah lebih kurang. Jadi maka riwayat yang menyebutkan perawi majhul, yakni seorang lelaki dalam sanad adalah lebih benar, ini menunjukkan sanad tersebut adalah lemah. Kan? Kalau tuan-tuan mengaji usul dirayah ataupun ulul hadis lah, kalau level orang awam ni, kalau ada yang seumpama begini ni, kan, maka secara simple kita boleh detect dah sebenarnya automatically bahawa sanad hadis tersebut adalah dhaif. Sebab apa? An rajulain, daripada seorang lelaki, tak tahu siapa dia. Islam
mensyaratkan bahawa dalam disiplin hadis mensyaratkan bahawa mesti perawi yang dikenali. Dan malah yang dikenali pun kita nak identify dia punya karakteristik tadi tu kan melalui ilmu al-rijal, kan biografi perawi, ada pujian dan celaan al-jarh wa ta'dil kepada perawi tadi, sehingga kan para ulama ni buat beberapa subdisiplin ni dalam ilmu hadis ni. Dia adalah tentang ilmu rijal, kemudian macam-macam lah kan. Jadi untuk nak mengenal pasti perawi hadis tadi itu sama ada kredibel ataupun tidak kredibel. Lebih kurang macam itulah kan. Kita tidak belajar secara detail tak tentang al-jarh wa ta'dil, dan juga para ulama hadis dia bagi macam rating star lah kan. Rating star kalau yang positif okey 1 2 3 4 5, the higher ranking ini positif. Kata-kata very credible person. Ada pun yang kontrak pula, yang lemah ni pula pun ada juga star 1 2 3 4 5, lebih kurang macam itulah. Supaya orang awam ni nampak akan perbahagian yang dibuat dalam disiplin al-jarh wa ta'dil dan sebagainya. Kan? Itu saya tak tahulah dari sudut kedalaman nak dibincang ni kan. Wallahualam, mungkin kalau ada respon-respon bolehlah kan. Yang penting ialah bagi orang awam kita perkenalkan dari sudut kaedah dan metodologi. Bila mana kita berinteraksi dengan perkara gaib, maka kena dapatkan sumber yang berwibawa ataupun di authentic sources, kan, iaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Wa illah fala, dan kalau tidak maka abaikan saja fakta tadi. Baik, selain itu ada juga kecacatan yang lain. Kecacatan ini maknanya ini kritik ulama hadis kepada hadis yang disebutkan tadi. Hadis yang mana? Hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As yang menyebutkan bahawa sabda Nabi, man mata yaumal jumu'ati, siapa yang mati pada hari Jumaat, au lailatal jumu'ati, ataupun malam Jumaat, kan? Jangan baca, kita baca Jumaat tak, yang bahasa Arabnya Jumu'ah, kan? Jumu'ah. Samalah orang baca ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Kokoklah jadi imam pula min yaumil Jum'ah. Kan ada. Agak-agak tak ada lah. Kan? Benda-benda seperti ini pun kadang kita mungkin terpengaruh dengan sebutan yang telah pun diterima dalam bahasa Melayu kita. Baik. Yang mati hari ataupun malam Jumaat, wuqiya fitnatul qabri, selamat daripada azab kubur. Ini hadis pertama. Kan? Dan hadis yang kedua ialah dalam Sunan Tirmizi, siapa yang mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat juga Allah pelihara daripada fitnah ataupun daripada ujian. Ujian maksud di sini adalah azab kubur lah. Kena tengok kepada konteks. Jadi dua hadis ni walaupun matan hadis yang berbeza tetapi membawa mafhum ataupun maksud yang sama. Yang pertama, siapa yang mati malam ataupun hari Jumaat, dia akan terlepas daripada azab kubur, kan? Jadi hadis ni hadis yang dhaif. Oleh sebab itu tadi dah diberikan justifikasi tentang hadis dhaif, tentang hadis dhaif. Baik, yang kita sebutkan tadi ialah ada kecacatan yang lain, illah. Kecacatan ini maknanya kritik ulama kepada sanad hadis, kan? Sebab yang menentukannya kita teliti dua tak. Yang pertama ialah sanad, yang kedua adalah matan. Kan, yang biasanya sanad lah. Sanad itu yang menjadi tumpuan utama para pengkaji dalam bidang hadis. Jadi ada illah lain. Rabi'ah bin Sa'ad ini jadi tokoh utama dalam sanad ini, bukan perawi yang thiqah. Kan? Jadi nama ni perawi Rabi'ah bin Sa'ad ini, kalau Rabi'ah ni orang kita mungkin nama perempuan, kan? Orang Arab nama lelaki Rabi'ah, kan? Baik. Rabi'ah bin Sa'ad yang menjadi tokoh utama dalam sanad ini bukan perawi yang thiqah.
Mengapa dikatakan yang siqah, yang tidak siqah, yang tidak dipercayai, tidak dipercayai akan kewibawaannya di dalam menerima dan menyampaikan hadis. Walaupun orangnya baik, kadang-kadang orang baik, orang yang zuhud, orang yang kuat beribadah dan sebagainya, kan? Jadi ini kita kena faham. Kalau kita tidak tolak dia punya individu, kan? Tapi kita tolak bab hadis sahaja. Kan dari sudut dia nak jadi imam tak ada masalah. Ini kadang-kadang orang inilah yang berlaku tanggapan dan kefahaman sebagai orang reject secara pukal. Ini masalah, kan? Jangan cepat mudah kita nak reject seseorang. Baik. Imam Al-Bukhari ada beri kritikan ataupun komentar kepada perawi yang bernama Rabi'ah bin Saif ini. Dia banyak meriwayatkan hadis mungkar. Baik, kemudian Ibnu Hibban kata dia ni selalu melakukan kesalahan. Ini kita rengkahkanlah, kan? Jadi setelah dibuat rumusan ataupun kesimpulan, kita tidak pergi detail. Kalau nak cari, kalau di peringkat pengajian yang lebih tinggi, kalau saya lah di peringkat misal kata pengajian master, kalau tuan-tuan ambil satu subjek dengan saya lah, contohlah yang saya belajar dululah, kan? Jadi cari kata-kata Ibnu Hibban ini. Ibnu Hibban kata dia ni sering melakukan kesalahan, kan? Cari apa punca dan bagaimana cara Imam Ibnu Hibban identify sehingga keluar satu kata-kata bahawa si fulan selalu melakukan kesalahan dalam konteks disiplin ilmu hadis. Dan ini dalam konteks, kena cari betul ke tidak dan bagaimana penilaian yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hibban sampai tahap tu. Kalau bagi orang awam ni, cukuplah dia baca buku-buku yang berautoriti untuk dijadikan sebagai panutan ataupun sandaran. Dan dia kena ada ilmu untuk dapatkan ilmu. Kena ada ilmu untuk dapatkan ilmu. Kalau tidak, jam. Dah. Baik. Dan kita dapat simpulkan bahawa hadis ini hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, maka dan kesimpulan bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif juga menjadi pegangan ramai ulama hadis yang terdahulu. Antaranya ialah Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini terkenal dengan apa kita panggil, Allah Akbar, kitab dia ni Aqidah Tahawiyah, kan? Yang ni disebutkan dalam syarah Mushkil Asar dan diisyaratkan ataupun disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih dia. Dan ada sebahagian ulama hadis ataupun ahli hadis menghukumkan hadis ini hasan. Dan ada juga. Tapi kalau kita nak carilah, kita nak pandangan yang lebih mencermati, kita tengok pandangan yang majoriti. Kan? Jangan kita ambil pandangan yang minoriti. Sebab kadang-kadang orang ni dia berlaku ketidakjujuran di dalam menyampaikan, dalam menukilkan suatu nas atau fakta. Kan? Asalkan ada pendapat, okey, dia betul. Ini adalah pendapat sekian-sekian. Tanpa dia dia kata kena ada ilmu untuk dapatkan ilmu. Tanpa dia mention kan bahawa ini adalah pendapat yang minoriti dalam kalangan ulama ataupun pendapat yang syaz, yang ganjil, pendapat yang terpencil dalam kalangan ulama. Maka pendapat yang tidak popular, apakah itu yang menjadi pegangan dan amalan kita? Tidak. Kan? Tidak begitu. Jadi inilah dia yang kita nak, maknanya pandangan majoriti. Kukuklah orang berhujah lah. Ada pandangan juga. Dan saya juga selalu tekankan dalam kuliah-kuliah saya lah, di mana saya bila bicara tentang hadis-hadis ini, bahawa pendapat ulama bukan hujah. Pendapat ulama bukan hujah. Dia adalah kekal pendapat. Pendapat yang ini sama ada berdasarkan kepada nas, kefahaman dia terhadap nas. Bila dia baca Quran, kan, bila dia baca hadis, okey, apa yang dia faham dan dia buat conclusion kan terhadap nas tadi. Mungkin saya baca nas tadi tu hadisnya okey,
berbeza pandangan. Kan? Tidak mengapa. Kan? Janganlah kata, okay, pendapat saya betul, pendapat dia salah. Kan pendapat dia salah, pendapat saya betul. Kacau lah. Kan? Baik. Itu yang pertama lah. Okey, settle. Ada pun meninggal kelebihan mati pada hari Jumaat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Ada dua hadis. Kalau dalam Musnad Ahmad, hadis nombor 6359, dan hadis yang kedua yang kita bacakan juga tadi, hadis dalam Sunan At-Tirmizi, kan, hadis nombor 994. Dan adalah beberapa yang lain, kita tidak pick up secara semua, just kita pick up secara random. Untuk detail tuan-tuan boleh tarik, saya dah mention lah dalam kuliah yang lalu. Mudah je, kan? Sebab kita ajar kita nak memandaikan masyarakat supaya mengetahui sumber. Okay, tuan-tuan tarik je dalam Google, okey, kelebihan mati hari Jumaat, contoh tak? Mufti wilayah. Keluarlah contoh, kan? Itu antara contoh dan bahan bacaan yang berwibawa yang boleh bagi orang awam jadikan sebagai sandaran. Mudah je. Daripada duk baca blog itu, blog ini, kadang posting itu yang kita tak tahu. Kan? Banyak yang merisaukan lah. Baik. Jadi, jelas bahawa tidak ada hadis yang sahih dalam menceritakan kelebihan orang yang meninggal pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Kan? Sebab orang kita ni gitulah. Dia salah faham. Kan? Hari Jumaat, ya, kita tidak nafikan dia adalah hari yang paling mulia dalam seminggu. Kan? Ada kelebihan tertentu. Hari mustajab doa dan sebagainya. Tetapi bab kelebihan mati pada hari Jumaat tidak ada. Dan jangan salah faham. Nak bagi faham kepada masyarakat ni rasanya memang bagi nak sebut mudah, tapi nak suruh orang boleh faham, tidak semudah itu. Kan? Tidak semudah itu. Sebab masyarakat kita ni kadang okey, dia dah ada dia punya worldview atau sudut pandang yang tersendiri, kan? Dia pegang kejap, dia pegang kemah-kemih. Kan? Kalau dia ni open dalam usaha nak mencari, tengok, kan, berdasarkan kepada kaedah dan metodologi ilmu, mudah-mudahan dia akan jadi orang yang terbuka mindanya. Kan? Baik. Yang penting ialah orang tadi itu ada husnul khatimah. Bab husnul khatimah pun satu perkara lagi juga. Yang kadang-kadang kita melalui zaman ni, tuan-tuan, daripada zaman kecil kita tengok, okey, mati aksiden ni husnul khatimah ke su'ul khatimah. Kan? Terus kita jahil dia ni, mati ni dalam keadaan su'ul khatimah, pada muka, celaka lah, bla bla bla. Tak, kan? Kita kadang-kadang kita setting minat kita macam tu, kan? Cepat sangat nak menghukum, walah kita tak tahu pun. Okay, yang penting ialah berdasarkan kepada nas-nas ini, maknanya mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman, dan tidak mati dalam keadaan melakukan maksiat. Walau bagaimanapun hari Jumaat, kita maklum, kan, sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumaat. Hari yang diciptakan Adam AS. Dia ada 4 benda tak berlaku pada hari Jumaat. Pertama, Adam dicipta. Ya, bermakna Allah cipta hari dulu, kan, daripada cipta manusia. Baik, yang kedua, hari itu juga, hari Jumaat juga dimasukkan dalam syurga, kan. Jadi bagi orang yang kritis dia tanya, jadi Allah cipta Adam tu di mana? Di luar syurga? Di mana? Betul tak, tuan-tuan? Kan? Pada hari itu dimasukkan dalam syurga. Yang ni jenuh nak jawab ni, kan. Tanya saya tak ada nak jawab pasal apa? Wallahualam, kerana Nabi tidak menceritakan secara detail. Kan, di manakah tempat tadi? Wallahualam. Dan hari yang ketiga ialah hari itu juga hari yang dikeluarkan daripada syurga. Daripada syurga, walaupun adalah pandangan-pandangan dalam kalangan sarjana moden, saya lupa nama, ada yang mengatakan bahawa Adam itu yang Jannatul Adni itu ialah tempat di Yaman, Eden,
Kan, wallahu alam, itu pandangan sebahagian daripada pengkaji moden. Dan yang keempat ialah berlakunya hari kiamat. Kan, 4 keistimewaan, kelebihan hari Jumaat. Pertama, hari diciptakan Adam. Yang kedua, Adam dimasukkan dalam syurga. Yang ketiga, Adam dikeluarkan daripada syurga. Dan yang keempat, berlakunya kiamat. Ini hadis Sahih Muslim. Kan? Dan juga ialah hari Jumaat ada waktu istimewa. Kan, mustajab doa tak? Mustajab doa daripada pagi sampailah kepada maghrib tadi, dan terutama pada petang tadilah selepas asar. Fihi sa'atun, ada satu saat, satu ketika, la yuwafiquha abdun muslim, yang mana tidaklah seorang hamba muslim tadi itu wa huwa qa'imun yusalli, yang solat lalu dia berdoa. Kan, yas'alullah ta'ala syai'an, dia minta kepada Allah akan sesuatu, illa, melainkan atahu iyahu, Allah kan bagi apa yang dia minta. Kan, maka sebaik-baik doa adalah doa dalam solat. Kan, dan yang kedua, dah tak boleh juga, tak apalah, kan, usahalah untuk berdoa pada waktu mustajab. Doa masa hujan, hari Jumaat, kan, antara azan dan iqamah, ketika musafir, dan pelbagai lagi, bermakna usaha untuk berdoa itu dilakukan sepanjang masa dan ketika. Kan? Barulah. Dan kita ajarkan masyarakat kita. Kan? Macam juga doa awal tahun, akhir tahun. Kan? Saya ada kuliah dulu banyak tahun dah. Di satu surau, kebetulan sebelum tu saya masuk tandas. Jadi saya masuk tandas, okey. Kemudian ambil wuduk dan sebagainya. Kemudian kita solat maghrib dan kita kuliah. Saya katakan bahawa saya masuk tandas itu, kan, tapi benda ni benda sensitif. Kan? Saya baca doa tak? Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian kita keluar ghufranak, yang ringkas lah, kan. Itu lebih mulia daripada doa yang tuan-tuan baca tadi. Sebab apa? Sebab apa? Doa akhir tahun dan doa awal tahun. Sebab apa? Saya katakan doa yang saya masuk tandas, keluar tandas itu lebih mulia. Kerana doa yang saya baca itu masuk dan keluar tadi adalah daripada hadis Sahih Muslim. Kata saya Bukhari Muslim, artinya hadis yang sahih. Kan? Yang memang sabit daripada Nabi SAW. Yang tuan-tuan baca tak ada sandaran pun. Sedangkan tuan-tuan, bila terutama yang selepas azan, kan, bila muazzin ataupun bilal azan, waktu istajab doa, antara azan dan iqamah, apa yang tuan-tuan buat? Duduk saja tunggu, kan, kemudian untuk nak solat maghrib. Kerana masyarakat kita tidak diberikan kefahaman yang betul tentang waktu mustajab doa. Jadi berdoalah sepanjang masa, terutama pada waktu-waktu yang mustajab. Mudah aja. Dan berdoa dalam bahasa ibunda yang kita faham. Kalau tidak, nayalah. Ini kadang-kadang dia jadi tekong pula. Okey, tekong kata mesti jemput aku baca doa. Kan? Tak, masing-masing berdoa. Ni tuan-tuan yang tak erti bahasa Arab, nayalah panggil saya baca doa. Kan? Jadi, tak, kita ajarkan kepada masyarakat berdoalah dalam apa jua bahasa, dalam bahasa ibunda. Kan? Kerana yang lebih baik ialah kita memahami, kita menghayati, kita menjawai apa yang kita doa tadi. Ni kadang-kadang ialah cerita doa tak. Dia tongkat lagu angkat, kan. Tak faham apa pun, hanya sekadar mengaminkan doa. Dan kalau tanya imam baca doa apa, tak tahu aku, tak faham. Kan? Nayalah masyarakat sampai bila? Sampai kepada generasi lamanya. Kan? Daripada zaman kita kecil dan sampai kepada 5 siri, 6 siri ke 7 siri pun masih lagi tak faham. Kesian kepada masyarakat, dan inilah peluang untuk kita nak bantu masyarakat supaya masyarakat punya kefahaman yang betul dalam perkara ini. Baik, sebagai kesimpulan bagi isu ini, yang pertama, kematian tu pasti. Tak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, tidak ada kecuali. Kan? Maka bersiap siagalah kita ni bila-bila masa sahaja akan dipanggil. Baik. Okay, isu yang kedua. Hari Senin. Kan? Orang panggil Senayan. Tak. Saya ada juga kawan dulu, bin Senayan dulu, tak tahu, kan, kita tidak mengaji,
rupa-rupanya dia adalah dia punya pronunciation ni ada sebut Senayan. Itu daripada Isnain, Isnin. Ya. Baik, hari Senin. Jika hadis tentang kelebihan mati hari Jumaat tidak sahih, apakah hari lain ada kebaikan manakala ada orang mati? Sebab Nabi SAW mati pada hari Senin. Abu Bakar mati pada malam Selasa. Dia nak mati pada hari Senin, tapi Allah tidak takdirkan begitu, dia mati malam Selasa. Okey, baik, kita baca. Jika ada yang memiliki kelebihan seperti itu, maka tentulah hari Senin. Ini kerana Nabi SAW meninggal pada hari Senin. Kan? Kalau nak dimanakan Jumaat lah. Kan? Mengapa Nabi Allah matikan dia pada hari Senin, tidak hari Jumaat? Kan? Penghulu segala hari. Baik, Imam Bukhari ada buat satu bab dalam Sahih dia yang bertajuk siapa yang mati pada hari Senin. Kalau Imam Bukhari ini, saya sebut dah dalam kuliah yang terdahulu lah kan. Dia punya kehebatan ialah fiqh Imam Bukhari ni pada tarjuman al-abwab, iaitu peletakan tajuk-tajuk bab. Situ fiqh dia. Kan? Tu sebab bila tengok Sahih Bukhari, nak cari tajuk-tajuk ni, dia agak complicated. Ramai orang tak suka. Kan? Orang akan prefer kepada Sahih Muslim. Sahih Muslim kerana penyusunannya lebih dekat dan lebih mudah, lebih rapat dengan tajuk ni. Imam Bukhari tak, kan? Dia agak complicated. Orang yang tak mengaji mungkin payah nak carilah, kan? Okey, tak mengapa. Imam Bukhari letakkan satu bab dalam Sahih dia yang bertajuk siapa yang mati pada hari Senin. Lalu dia sebutkan riwayat Aisyah. Jangan baca Aisyah, sebutlah Aisyah. Kan pelan-pelan kita perbetulkan. Yang cerita bahawa kisah kewafatan ayah dia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Aisyah, aku masuk dalam bilik Abu Bakar. Kan, mana bilik ayah dia. Dan dia tanya, berapa helai pakaian kamu kafankan Nabi? Kan Abu Bakar tanya Aisyah tak, berapa helai kamu guna ataupun apa kain kapan ni untuk kafankan Nabi ni? Aisyah jawab 3 helai kain putih. Kan? Tidak ada padanya dan di sini sebut gamis. Gamis ni komis. Baju lah. Kan? Baju dan juga serban. Baik, lalu Abu Bakar tanya, hari ni hari apa? Masa dia sakit nak mati tu. Kan? Aisyah jawab, hari Senin. Aku harap aku meninggal sebelum masuk waktu malam. Katakan hari ni hari Senin tak, maka kata Abu Bakar kepada anak dia Aisyah, kan, bila dia tanya hari ni hari apa, Aisyah jawab hari Senin. Kalau boleh kan nak mati pada hari Senin sebelum malam tak. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal pada malam Selasa dan dikebumikan keesokan harinya sebelum waktu subuh. Kan? Disegerakan pengebumiannya lah. Kan? Baik, Ibnu Munayir ini seorang ulama kelahiran Iskandariah yang bermazhab Maliki. Juga antara yang menjadi sumber rujukan dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata menentukan hari kematian di luar kuasa manusia. Kan? Di luar kuasa manusia, tetapi terbuka sebab untuk memperolehinya, seperti meminta kepada Allah dengan motivasi ingin mendapatkan barakah atau keberkatan. Siapa yang tidak dikabulkan keinginannya, maka tetap mendapat pahala kerana keyakinannya. Bab ajar maut tangan Tuhan, tahu. Tapi kalau orang sakit yang bernyawa menggunakan alat, kita tahu bahawa kalau bahasa mudah, kan, maknanya boleh nak matikan pada masa-masa tertentu, kan, pada hari tertentu, kan, bila cabut alat dia, kan, bila cabut alat yang membantu pernafasan dia, maka si pasien tadi tu sakit akan mati, kan. Tetapi kita letakkan bahawa ketentuan ajal maut itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Ibnu Al-Munayir tambah lagi, agaknya hadis yang menyatakan kelebihan mati pada hari Jumaat tidak sahih di sisi Imam Bukhari. Dia ada
Imam Munayyib, Ibnu Munayyib ni juga dia ada buat ringkasan terhadap Sahih Bukhari. Kitab dia bernama Al-Mutawari ala Tarjuman Al-Bukhari, kalau tak silap saya lah. Kan ada. Saya juga selalu rujuk kepada buku ini, kitab ini. Jadi agaknya hadis yang menyebut tentang kelebihan mati hari Jumaat tidak sahih di sisi Imam Bukhari. Oleh sebab itu beliau hanya menyebutkan hadis yang memenuhi syaratnya sahaja dalam bab ini, lalu mengisyaratkan tarjih ataupun pemilihan hadis ini ke atas hadis-hadis yang lain. Baik. Jadi ertinya bagi Imam Bukhari tidak. Kan bagi Imam Bukhari hadis yang kelebihan mati hari Jumaat juga adalah tidak sahih. Kan? Jadi kita nak perbetulkan pandangan ataupun kefahaman sebahagian masyarakat kita tentang benda yang barangkali nampak remeh. Tetapi benda-benda sebeginilah kan sikit demi sikit kita perlu bantu masyarakat supaya dia tahu. Baik. Kemudian diseksa dalam kubur. Diseksa dalam kubur dalam satu hadis riwayat Muslim menyebutkan bahawa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ada berkata ketika mana Nabi SAW ataupun berada di kebun Bani Najjar yang terdapat perkuburan di kawasan itu, sambil naik keldai, tiba-tiba keldai tadi tu konang ataupun membeloklah hampir nak jatuh keldai tadi. Dan Nabi pun tanya, kan? Nabi pun tanya, dalam kalangan kamu ni siapa tahu kubur siapa ni? Kan? Sebab biasanya orang dulu-dulu ni dia ke bumi dalam kawasan keluarga dia tak kan? Mana kalau rumah ni kan, tanah yang ada rumah ni dia akan ada macam kalau kita panggil perkuburan keluarga lah kan. Orang dulu-dulu ni ini perkara biasa dulu-dulu. Jadi bila Nabi lalu tadi tu kan, keldai dia ni hampir jatuh lah kan. Lalu Nabi tanyalah, siapa tahu ni kubur siapa? Tak. Lalu kemudian seorang lelaki berkata, milik ahli keluarga dia lah. Nabi tanya lagi, bila mereka ni meninggal? Maka jawab pemilik kuburan tadi tu. Pemilik kuburan tadi tu, mereka mati dalam keadaan syirik. Lalu Nabi SAW kata mereka sedang disiksa dalam kubur. Kan? Mereka sedang disiksa dalam kubur. Sekiranya kamu tidak risau ataupun tidak bimbang untuk melakukan kerja mengemumikan mayat, aku mohon kepada Allah untuk mendengarkan kepada kamu dahsyatnya seksa kubur sebagaimana aku dengar. Ini hadis riwayat Muslim. Maknanya Nabi dia boleh antara keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah ialah dia dapat dengar azab kubur. Kan? Kita ni tidaklah tak dapat dengar. Tapi Nabi kata kepada pemilik kubur Bani Najjar tadi, kalau kamu ni kan rasa maknanya tak ada masalah lah untuk nak buat kerja, tidak mengganggu kerja-kerja harian kamu ni, aku mohon kepada Allah supaya kamu ni boleh dengar. Kalau kita dah diberi peluang, kita nak ke tak tuan-tuan? Nak dengar ni kan? Nak ke tidak? Agak-agaknya macam mana? Kan? Ada orang bercerita pada saya, dia kata zaman kecil dia boleh tengok jin kan, yang apa kita panggil, yang bergelimpangan, yang bergantung pada tiang ke pada mana-mana lah kan, di rumah dia ni kan, di rumah, di kawasan, di luar rumah. Ini cerita lama lah, akhir 80-an, awal 80-an kan, dia cerita. Jadi dia nampak Allah apa panggil, tidak hijab. Lepas tu barulah dia rasa tak selesa kan, maka dia minta doa kepada Allah Ta'ala supaya dihijabkan daripada dapat melihat makhluk jin tadi. Agak-agak kita macam mana tuan-tuan? Kalau kita ni dapat tengok kan, dapat tengok jin pula macam-macam tak kan, dengan sifat dia,
kan, dengan ialah yang kudungnya yang macam-macam kerana pelbagai lah, bukan kerana aksiden, kerana dia panah peti dan pelbagai, sebab dia kehidupan dia ada kehidupan yang tersendiri kan, macam kita juga, cuma dia berbeza. Alam kita alam 3 dimensi, jin ni alam 4 dimensi, namun dah jin kan, yang tidak nampak oleh mata kasar kita. Jadi balik pada yang kisah dalam Sahih Muslim tadi, artinya kalau kita ni Allah izinkan kita nak dengar ada azab kubur, tuan-tuan, kan? Nak dengar ada azab kubur, kok lah mungkin sekali dua bolehlah kok, contohlah kan, kalau sentiasa kita dapat dengar, ataupun juga kalaulah diberikan, kan, ini cerita kalau ni, tapi tidak berlakulah, nak kita kalaulah diberikan contohlah, okey, bila kita lalu saja kawasan perkuburan, kan, dengan jarak berapa, 10 meter ke daripada pagar kubur ni, maka kita akan dengar, contohlah, kan, kokok lah rasa aku rasa nak insahlah kejap, apa pergilah, kan, pergi, okey, dapat dengar, tak kira lah waktu siang ke waktu malam, tapi tidak begitu. Dan memang azab kubur ini tak kira lah kubur Muslim ke kubur yang bukan Islam ke, memang tidak diperdengarkan kan kepada umat Islam, kan, kepada umat, ia hanya diberikan keistimewaan kepada Nabi SAW. Kemudian okey, kita sambung hadis tadi. Kemudian Nabi SAW pun pusinglah, mana tengok kepada ahli Bani Najjar tadi tu, dan Nabi kata, berlindunglah kamu kan daripada seksa api neraka. Yang kita bacalah bila mana selepas daripada kita baca tasyahud ataupun orang Melayu panggil tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, kan, kita berlindung daripada azab kubur, kan. Dia ada riwayat Muslim dan Bukhari, dia berbeza antara takdim dan takhir, berlindung daripada seksa kubur, berlindung daripada api neraka, kemudian berlindung daripada fitnah, kan, berlindung daripada fitnah, yakni ujian, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi, dan juga wa a'udzubika min fitnatid dajjal, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah Dajjal ataupun ujian Dajjal. Dan semua sabda Nabi SAW tadi disambut oleh para sahabat. Baik. Saya kira sekadar itulah perbincangan ringkas kita pada malam ini berkenaan dengan meninggal dunia pada hari Jumaat terlepas ke azab kubur. Jawapannya berdasarkan kepada hadis-hadis, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentangnya, kan. Jadi memang tidak ada ataupun tidak sabit. Bukan tidak ada hadis, yang ini tidak ada hadis yang sahih, artinya tidak sabit. Jadi orang yang meninggal pada hari ataupun malam Jumaat, dia akan tetap sama kena azab kubur. Cuma bagi kita doalah, kan, kita doalah supaya yang meninggal itu sama ada yang baru ataupun yang lama, semoga mereka beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diringankan ataupun ditiadakan azab kubur. Dan bagi kita orang Islam, memang kita kena yakin, kerana ada pandangan atau pendapat dalam ialah sebahagian daripada pemikiran daripada yang lama ada kepada yang baru, Mu'tazilah, Neo Mu'tazilah dan sebagainya, mereka ingkar ataupun mereka tidak percaya kepada adanya azab kubur. Baik, kita buka pada soalan lah, kalau boleh jawab, kalau tak boleh saya minta maaf lah, kan, kok kita boleh carry forward pada next di sini. Macam mana Ustaz Ismail Cik Ali? Assalamualaikum Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak bertanya tentang hadis kematian pada hari Isnin ini.
Maknanya dia sekadar menyatakan kelebihan kerana baginda Nabi SAW wafat pada hari Isnin dan tidak mensabitkan kematian pada hari Isnin itu bebas daripada azab kubur dan sebagainya lah. Betul ke begitu, Doktor? Betul lah. Okey, baik-baik. Jazakallah khair. Jadi bermakna kita dapat buat kesimpulan bahawa mati hari apa pun azab kubur tetap on, tak? Kan? Tidak ada kecuali, kan? Mati hari apa pun, nak dibandingkan tadilah, kalau hari Jumaat itu sebagai penghulu hari, kalau kita katakan bila mati hari Jumaat, kalau mati hari Jumaat lepas azab kubur, jadi Nabi mati hari Senin. Kan? Okey, lepas tu dia pun argue lah, itu Nabi kan maksum. Okey, tak apalah, fine, kita terimalah, katakan tak. Kemudian sahabat-sahabat yang kanan, kan, sahabat-sahabat yang kanan, yang tu pula geng 10 al-mubasyiruna bil jannah pula, kan. Yang depa tu mereka tu pula memang dah dijamin syurga. Okey, kita skip yang 10 tadi, kan. Ambil pula sahabat-sahabat yang lain lah, yang kanan, kibarus sahabah umpamanya. Jadi bermakna sebenarnya tidak ada masalah pun mati hari apa. Yang penting ialah mati tadi itu yang saya dah sebutkan pada pertengahan kuliah, mati dalam keadaan kita di Muslim, mati keadaan kita beriman, dan mati dalam keadaan tidak melakukan dosa ataupun maksiat. Itu saja dan insya-Allah, kan? Insya-Allah itu jelah. Nak kata ada, memang ada bergantung kepada amalan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dr. Zaim, saya mohon pencerahan kalaulah Dr. Zaim boleh bagi pencerahan ya tentang jumlah orang yang mensolatkan jenazah ni. Ada saya dengar kalau lebih sekian-sekian bilangan maka ada kelebihannya. Macam mana tu ya? Ada dalam hadis, maknanya yang 100 ni, kan, yang setahu saya lah, yang 100 orang itu sebab disunatkan seramai mungkin mensolati jenazah. Artinya kalau misal kata yang lebih daripada 100 ni, mudah-mudahan ada dalam kalangan orang yang makbul doanya bila dia minta doa, kan, keampunan kepada si mati dan sebagainya, Allah akan berikan dan kabulkan permintaan tadi. Baik. Terima kasih. Jazakallah khair. Puan. Itu sebab sebahagian orang ditunggu, kan, dia punya justifikasinya ialah ditunggu solat sama ada nak disolatkan jenazah tadi tu di rumah ataupun dibawa ke surau ataupun dibawa ke masjid. Mungkin dia punya justifikasinya ialah nak tarik crowd ramai tadi tu lebih daripada 100, kan. Di situlah masing-masing ada justifikasi. Mungkin dia tak sebutlah, dia pihak keluarga si mati dia tak sebut, kan, mungkin. Tapi kita boleh agaklah mengapa. Dan dari sudut nak menyegerakan pengemumian pun dan biasanya hari ni lah dari sudut praktis, kalau berlaku kematian itu di rumah, kan, sama ada solat jenazah dilakukan di rumah si mati ataupun juga dibawa ke surau atau masjid yang terdekat, tak? Kan? Dia ada tak jadi isu, kan? Kerana rumah tadi tu suntuk, kan? Jadi nak dalam jumlah yang besar dan juga bergantung kepada masa kematian. Kan? Masa pengurusan jenazah. Kalau hari bekerja, hari cuti, pagi, petang pun, kehadiran jemaah tadi pun dia bersifat relatif. Betul tak? Betul. Kan? Baik. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Ada soalan ke? Kalau tak ada, kita berhenti sinilah.
Senyap belakang ni. Faham lah tu. Okay, kalau tak ada soalan Jadi kalau tidak ada soalan, saya sekali lagi lah jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas komitmen dan perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu yang tidak seberapa inilah yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahannya begitu, dan yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf. Aqulu ma sami'tum. Kita tangguhkan majlis ilmu kita ini dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak-banyak doktor. Allah. Jazakumullah khairan ya doktor.